Action aku. Satu pertembungan legenda. Berkik bertampar dengan amarah. Jangan lengket ya, Sudatin. Pertembungan yang bisa menyengat penuh kepedasan. Gua malah aku sedikit. Dua mahaguru kungfu beradu kebatinan, menguji kekuatan. Mereka bertendang, berkik, bertampar, entah habisnya pun tak tahu. Oi, bisa. Aku rasa kau pedas sangat. Bisa. Kau jadi. Ringkit kau. Macam bisa menyengat tak? Oh, main kasar kau ya. Sama je. Boy, teranya. Boy, aku ada ambil kau. Itu takut tak? Sikitlah. Pedas kik, pedas menyengat. Bisa pedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pedas kik. Malam ni. Kik lah, bukan pedas kik Pedas kik yang satu lagi. Ini pedas kik, kita tengok sos apa dekat depan ni. Sos cili. Pedas, menyengat. Okey, alhamdulillah. Ini siapa nak makan betul-betul pedas ni. Okey. Kita tak ada sponsor sos-sos ni Kita beli sendiri. Kita nak rasa mana yang paling kick. Pedas kik, pedas menyengat. Bisa pedas. Pedas kick dan mana yang paling menyengat, menggigit. Alhamdulillah. Okey. Saya bersama dengan insan-insan jemputan kita pada malam ni. Sahabat-sahabat saya, alhamdulillah. Wajah-wajahnya berseri bagai purnama walaupun macam mendung sikit. Macam bulan jatuh ke riba. Masya Allah. Sebelah kanan saya, Ustaz Hamidi. Okay, boleh kenalkan nama? Saya Lebih nama penuh lah. IC yang bagilah. Saya Hamidi bin Ahmad. InsyaAllah. Daripada Nasi Berani Tembus Langit. Wah, Masya Allah. Tembus langit. Dan sebelah kiri saya, Encik Kamarul. Saya Kamarul Arifin dari Warung Tepi Sawah. Warung Tepi Sawah dekat Sarang Buraya. Saya suka makan dia punya Ayam penyet. tahu Saya tolong sambungkan. Tolong sambungkan ayam penyet. Alhamdulillah. Memang best lah, memang best. Alhamdulillah. Tembus langit memang mantap lah, saya dah rasa dah. Alhamdulillah. Memang mantap. Okey. Kita pada malam ni kita nak mengupas topik kita direct to the point terus lah Direct to the point. Pedas kik. Pedas kik, pedas menyengat. Bisa pedas. Jangan kasih pedas, kasih menyengat, kasih kik habis-habis. Okey, sebelum tu saya nak pilih sos dulu. Bismillah. Macam ni kot. Sriracha. Okey, kita akan membincangkan tentang isu. Semua belum buka Semua belum buka. Ya, tak boleh. Ini sos pedas. Okey, kita akan membincangkan tentang isu kekeluargaan. Tentang sayang. No. No, cannot. Okey. Awak suka saya Producer tolong. Jangan stop. Tak apa. Sekejap producer ambil kucing. Saya mana? Ni dia. Oyen yang Somel. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Oyen, dia nak enter frame. Okey, malam ni kita akan berbincangkan isu yang secara biasanya kita tahulah isu ni, isu tentang kekeluargaan tentang anak-anak, tentang budak-budak muda. Katanya biasanya masalah sosial ni bermula bukan promote try. Katanya masalah sosial ni bermula daripada rumah. Mungkin Ustaz boleh ulaskan betul ke mula berumah? Kenapa tak dimulakan dekat sekolah ke? Tak dimulakan dengan kawan-kawan ke? Tak dimulakan dengan
bukan mama ke kenapa dikatakan bermula daripada rumah. Dia datang lagi, dia suka dengan kita. Masalah sosial Masalah tu di kalangan anak-anak lah. Islamkan dulu. Boleh. Silakan. Okey, bismillah. Jadi, hadirin yang kasih Allah SWT Bismillah. dan sahabat-sahabat kita lah, termasuk moderator. Masalah Masya Allah, pedas. sosial. Wow. Mula daripada rumah. Rumah, betul rumah. No, saya Ini pun pernah. salah satu daripada masalah sosial kat ni. Oh, ya. Jadi, Producer, tidak selesa. berkemungkinan dia bermula daripada rumah. Ada sebabnya juga. Sebab kita daripada kecil kita tahu rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Tapi kalau Jarang orang cakap rumahku nerakaku. jarang. Saya baru nak nambahnya. Walaupun dia memang neraka kat situ. Setengah tempat rumahnya memang neraka. Setengah tepat rumah tu Tapi neraka. tetap kita tidak akan melabel rumah kita itu neraka. Kita tetap juga cakap syurga. Betul. Masya-Allah, betul. Jadi ada kemungkinan bermula daripada rumah masalah sosial ni. Sebab mak ayah adalah cerminan. Ibu ayah adalah cerminan kepada anak-anak. Bagaimana ibu ayah, itulah anak-anak dia. Mungkin kita sebagai ibu ayah, dulu kita pernah nakal. Bermasa. Bila kita jadi ibu ayah, kita akan cuba jadi yang terbaik. Terutama bila ada anak. Tapi kan benda ni dia macam circle kan. Macam no. Ni kucing ni, dia datang pada orang yang baik. Masya-Allah, betul. Saya rasa sejuk je ni. Allah. Betul. Tapi kan benda ni macam circle, betul tak? Setuju tak kan? Betul. Benda macam circle. Betul. Dulu mak ayah mungkin yang lahir atau nenek kita tahun 40, 50 macam gitu juga. Macam gitu pusing dan circle. Tapi perubahan sosial, isu sosial tu berubah daripada keadaan semasa lah. Mungkin dulu tak ada gini, tak ada ni. Betul kan? Betul. Ni Ustaz, apa? Jadi, tapi syarat dia daripada rumah tu kita kena wujudkan suasana yang sangat-sangat harmoni. Walaupun lah, secara generalnya, walaupun kita sebagai mak ayah, kita tak sebaik mana. Tapi kita kena ada niat untuk Kita tu jadikan. termasuk saya lah. Saya pun. Saya ni belum ada anak lagi. Dia pun. Saya yang ada anak. Okey, teruskan. Mungkin kita tak sebaik mana. Okey. Tapi kita kena tunjukkan yang terbaik untuk anak-anak. Supaya kita tak dapati lagi masalah sosial ni bermula daripada rumah. Betul lah. Kita nak kata kita jadi contoh yang terbaik. Kita macam cakap, kita tak sempurna kan. Kita nak jadi satu contoh yang kata perfect, contoh macam apa yang kita harapkan, tak boleh. Sebab kita manusia biasa, memang kita tak sempurna. Tapi kita berusaha untuk jadi yang terbaik, untuk mengisi kelemahan tu supaya jadi lebih baik lah keadaan tu. Betul kan? So macam mana Encik Kamarul, kalau Encik Kamarul ada 1-2 buah fikiran tentang adakah bermula pada rumah, adakah sebenarnya rumah ni pun tak menyumbang banyak pun, yang lebih kepada kawan-kawan ke ataupun Betul. macam mana? Saya setuju cakap Ustaz sebab kalau mak bapak tak tunjukkan role model, Role model. so jadi anak-anak akan buat benda yang tak baik lah. So negatif kepada anak-anak juga. Macam contoh saya pun ada anak-anak juga. Saya lah, kita dulu macam Ustaz pernah cakap kan, Pedas. kita dulu pedas kita dulu tak kita dulu pernah Dia kata nakal. pedas ni kita cuba. rasa lucuan. Kita dulu pernah nakal dan kita tahu kenakalan kita tahap mana time tu. That time Pedas. pedas lagi. Okey, teruskan. Makan lagi. Okey. So jadi macam Ustaz cakap, kita kena tunjukkan role model kepada anak-anak, tunjuk sikap yang baik, contoh yang baik. Dan kita kalau ada masalah family antara kita dengan wife ke, kita jangan bertekak kat depan diorang. Oh, betul-betul. Sebab kat situ akan jadi dia akan datang negative vibe dekat diri anak-anak. Betul. Itulah role model kan. Betul. Kalau kita tunjuk contoh yang cerminan dia, kita bawa pada yang sebutkan Ustaz cakap buat cerminan. Kalau kita tidak mencerminkan diri kita sebagai satu role model yang baik, maka acuan kita pun jadi tak baik lah. Kita nak cuba yang terbaik lah. Itulah. Golongan kita ambil anak-anak ni lah, saya cakap lah. Kita tak ada nak spesifik kepada yang topik yang sebelum ni dibincangkan tentang apa? Gen Z kan. Sibuk apa, kita punya jemputan panel lah itu. Siapa nama Mirul dengan tu? Aiman. Dia katakan tentang macam pemikiran diorang, pola pemikiran dia. Tapi saya nak kita khususkan lebih kepada anak-anak lah. Anak-anak daripada semua peringkat umur lah, daripada kanak-kanak sendiri, daripada kan? Tak bermakan dulu. Sila bismillah. Daripada anak-anak sendiri, daripada mungkin ada yang kanak-kanak,
remaja. Setiap golongan umur ni dia punya pemikirannya berbeza-beza lah untuk menyerap input contoh kepada semua. Jadi segi pengalaman lah Ustaz, segi pengalaman mengurus nak maklumkan semua Ustaz Hamidi juga ada madrasah di mana ni Ustaz? Sungai Ayam, kampung Sungai Ayam. Apa nama madrasah Madrasah Tahfiz Al-Quran Hamidiyah. Masya-Allah. Lagi banyak menguruskan budak-budak. So macam mana keadaan ni? Adakah umur budak-budak ni dia saya tak adalah nak cakap anak ni umur 12 tahun ni dia degil sikit, 12 tahun ni dia baik sikit. Dia benda tu kan dia macam dia tak spesifik kan. Betul. So macam mana? Apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Kalau dalam berdasarkan pengalaman perspektif agama Islam, okey baik. Terutama sekali yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 kategori umur anak-anak ni. Yang pertama 0 hingga 4, maknanya daripada lahir sehingga 4 tahun. Kedua 7 hingga 15, 7 hingga 14. Kemudian 14 tahun ke atas sehingga 21 dan 21 tahun ke atas. Yang pertama 21 tu sampai selama-lamanya. Oh, sampai tua lah. Sampai selagi mak dia ada. Mak ayah dia ada. Baik. Okey, baik, faham. Jadi 0 hingga 4 ni kalau saya silap minta maaf, tapi 0 hingga 4 ni kita layan anak-anak ni seperti kelopak bunga. Bunga ni kita tak boleh gegar dia kuat-kuat. Kan? Kelopak dia akan jatuh. Maknanya dengan cara marah, tengking, pukul bukan untuk anak-anak yang daripada lahir sampai 4 tahun. Oh, betul lah. Betul. Okey, nanti kalau akan damage emosi dia. Damage, betul. Kemudian peringkat Emotional yang kedua damage. Peringkat yang kedua kita layan dia seperti hamba yang punya hak. Kita boleh arah dia, tapi dia ada hak untuk dia bersuara. Oh, baik. Saya kan hamba. Dia macam hamba, dia bukan hamba abdi. okey, baik. Ingat macam pecacai apa. Kita suruh dia, suruh je. Makan ni. Rasa macam Abang makan. Sila. Sila. Bismillah Bismillah. Pedas, betul. Dia taklah pedas sangat tapi ada menyengat sikit. Tu kan suka. Okey, kita lihat tu Ustaz. Okey, lagi. Jadi peringkat umur yang kedua tadi, hamba yang punya hak. Kita suruh je. Abang basuh pinggan, kakak sapu sampah. Okey, untuk yang ketiga tadi sampai umur boleh 21. saya jelas sikit boleh. Ustaz. Kadang-kadang budak-budak ni mentak-mentak macam ni. Kakak basuh baju, kakak angkat kain, kakak pergi dori getah, kakak pergi panjat pokok, kakak pergi. Kalau ikut Nabi kita, suruh je. Jangan marah. Suruh je. Atau orang dewasa pun suruh. Dia tak nak suruh. Dia tak nak suruh. Samidi senyum. Dia senyum kan? Semudah tu. Senyum Cik Kamarul. Tengok, ketawa lagi baik. Dia senyum. Okey, teruskan. Peringkat yang ketiga dia sampai umur 21, kita layan dia seperti kawan baik. Maknanya kita lebih mendengar rintihan dia, lebih mendengar apa yang dia nak bagi tahu, apa bakat dia, support dia. Betul. Jadi dia akan jadi orang cemerlang. Dan 21 jangan kawal dia dah. Kita hanya jadi penasihat dia pada anak-anak. Kita dah sediakan track daripada 0 hingga 21 tahun. Macam ni lah. Kasim Pantalon. Explain. Saksi 25. Okey, teruskan. itu cerita Alibaba tu kan? Bukan. Tiga Abdul. Tiga Abdul. Betul. Tuan penasihat. Penasihat. Apa share dia? 25%. 25%. Okey, teruskan. Itulah saya nak beritahu, sampai umur 21 tahun memang kita tak ada hak untuk kita nak kongkong dia. Betul. Terutama sekali anak-anak yang dah berkahwin. Mungkin pilihan dia boleh pilih sendiri. Macam mana dia nak jadi, dia nak kerja apa. Yang penting kita dah sediakan track yang terbaik untuk dia. Kita je penasihat je lepas tu. Tapi bab kerja tu kerja yang kata orang tu kerja elok lah. Betul. Kalau dia pilih bukan kena nasihat. Penasihat kan? Penasihat betul lah. Penasihat betul. So macam mana dengan Cik Kamarul? Cik Kamarul rasanya belum ada anak lagi umur 21. Mungkin kita boleh berbual anak yang bawah 21 lah. Okey. Okey. So far untuk pengalaman saya, daripada mata kasar saya, apa yang Ustaz cakap tu betul. Memang daripada kecil kita kena belai dia, dan daripada peringkat sekolah menengah tu kita kena mengajar dia dan menunjukkan cara yang betul untuk kehidupan yang akan datang. Betul, hidup ni keras. Hidup ni keras. Sebab apa? Bila kita mengajar secara tekanan dan emosional, so anak boleh jadi emosional dengan kita. Betul lah. Secara dasarnya lah. Ya, betul. Dendam apa semua kan. So takut nanti kat belakang kita dia akan buat bukan. Memberontak. So bila dah memberontak, dia keluar rumah, dekat sekolah dia buat yang bukan-bukan. Itu yang kita tak nak tu. Itulah. So jadi pada saya lah, pendapat saya, biar ajak anak daripada kecil.
Cara dan adab. Itu yang paling penting sekali. Kalau adab ada, kita tak ke mana. Betul lah, adab kan. Ada setengah orang berilmu. Betul. Tinggi Tapi- belajar tapi Betul, adab tapi tak ada adab. Betul. Belajar tinggi sampai master, doktor kan benda, tapi akhlak masya-Allah ke mana-mana pergi. Saya tuan-tuan semua, saya bukan nak dapat kepada sesiapa, nama pun dah pedas. Saya cuma bercakap je. Siapa yang makan cili dia akan rasa Pedas. Akan rasa pedas. Siapa yang makan sos pedas, dia lah yang rasa pedas. Kalau nak rasa sila lah. Nak rasa mari kita jemput podcaster insya-Allah. Kenyang. Baru makan 6. Ini sampai sahur lah. Sampai buka. Nampak tahu kan? Rakaman kita ni pada bulan puasa Okey. Betul lah. Kita kalau saya tak ada anak, tapi saya tengok kawan-kawan saya ramai ada anak. Dan saya pun respect juga dengan macam mana kebimbangan saya melihat generasi sekarang ni. Saya melihat dengan gadget, dengan apa saja benda yang di luar kawalan kita. Bukan kawalan ibu bapa je tau. Kawalan manusia tu sendiri suka untuk dikawal. Segala information buruk baik semua bercampur aduk dalam satu kawah, dalam satu periuk. Kita pun tak tahu nak pick up yang mana satu yang benda tu boleh mendatangkan positif negatif pada kita kan. Jadi pemerhatian kita untuk membimbing tu kadang-kadang tidak tercapai. Itulah betul apa yang Rasulullah cakap kan. Akhir zaman ni benda-benda ni macam magical lah. Betul. Allah memang mujizatnya lah. Boleh tahu benda ni dah akan terjadi pada 1000 tahun, 1400 tahun yang dulu. Dah tahu dah benda ni. Tapi kita lalui je lah. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa takut tau. Takut. Ada anak. Saya ada anak saudara ramai. Okey. 6-7 orang tak. Saya tengok macam mana generasi ni untuk hidup dalam tempoh at least 5-6 tahun lagi ke depan. Sedangkan pada waktu ni pun saja, sekarang ni saya tengok, saya sendiri dah takut. Dah takut untuk hidup kat dalam dunia ni. Nak mati tak boleh. Nak hidup pun tak boleh. Mati amal tak ada, tak cukup. Jadi itu pada saya lah. Jadi cabaran tu, betul kan? Cabaran untuk mendidik anak-anak tu sendiri memang sangat-sangat wow sekarang setuju kan Ustaz? Benda tu. Kan boleh? Memang betul. Zaman sekarang ni kita nak mengajar anak bukan macam zaman dulu. Zaman sekarang ni kita nak mengajar anak gunakan kekerasan, dia akan gunakan atar, dia akan gugut kita balik. So kita kena buat reverse psikologi kat dia. Maksudnya kat sini kita tunjukkan apa yang baik, apa yang tak baik. Itulah susah, paling susah saya rasa. Kalau kita tak dapat on track kan anak kita. Kalau dia dah sosial dia dah tak boleh nak dibendung, kita nak on track kan dia sangat-sangat susah. Memang menakutkan. Memang menakutkan. Ustaz tu. Dalam agama, Nabi pesan ad-dinu kulluhum adabun. Keseluruhan agama ni dia adab. Jadi sebelum kita fikir track ilmu pada anak kita, adab tu yang paling penting sekali. Betul. Jadi bila adab ni dia akan adapt dengan mana-mana dia punya, dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi universiti, Dia boleh masuk. Mana-mana dia boleh buat. Itulah yang Nabi terap pada sahabat. Bagaimana Nabi seorang sebatang kara, Allah turunkan wahyu, Nabi buat dakwah secara senyap-senyap kan. Ingat tak dulu kita belajar kat sekolah ramai? Ya betul. Di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam. Bagaimana Nabi dapat kumpul sahabat sampai beratus ribu sahabat dan menakluk separuh daripada dunia. Ya betul. Dunia tau. Ya, Bukan betul. Malaysia kecil je. 3 suku. Bahkan ada riwayat yang kata 3 suku dunia bawah tapak kaki para sahabat. Ya, Macam mana agak Nabi bentuk? Dia semua bermula Sampai ke daripada China semua. betul. Nabi bagi adab dulu pada para sahabat. Jadi saya rasa adab sekarang penting. Yes. Tak kira lah zaman gadget. Kita tahu lagi 20 tahun zaman apa. Sekarang dah memang semua di hujung jari. Betul. Anak 3 tahun dah pakai handphone. Kita memang tak boleh nak apa control. nak kontrol tak boleh. Tak boleh, Langsung betul. tak boleh. Jadi kita kena ada satu constraint dia, kekangan dia, apa yang kita boleh bentuk anak ni supaya dia tak terjejas lah, dia tak terpengaruh dengan zaman dia tu. Zaman betul. Itulah. Seram, saya pun ada anak 5 orang tu. Ustaz 5 orang, sama dengan saya 5 orang. Mentebakan. So, memang orang kata sangat mencabar. Betul. Itulah. Zaman ni. Kita tengok je lah. Golongan-golongan ni dia bukanlah golongan-golongan budak-budak ni, dia tak boleh dianggap tertinggal lah kalau katakan benda tu. Member dia buat, kalau dia tak buat dia rasa macam tertinggal. Sedangkan benda member dia buat tu belum tentu benda tu baik dan sesuai untuk diri dia kan. Tapi dia
dia terpaksa juga follow atas alasannya itu adalah trend semasa. Betul. Betul lah, kita ni itulah. Okey. Apa yang saya pernah terbaca lah, pakar saintis buat kajian otak lah. Otak manusia ni, perkembangan otaknya terhenti pada usia 23 sampai 25. Perkembangan otak tu akan stop pada takat tu. Artinya otak tu, saiz dia, apa benda semua akan stop pada usia tu. Jadi dalam tempoh belasan tahun ni, itulah bagi kata orang, usia remaja ni adalah usia melakukan kesilapan. Akan tetapi pada saya, kesilapan memang akan mengajar kita untuk jadi jauh lebih baik pada hari esok. Tapi kesilapan yang bagaimana? Adakah kesilapan yang akan menyayatkan hati orang tua, menyayatkan hati penjaga, menyayatkan hati diri sendiri, menzalimi diri sendiri untuk pada hari esok untuk jadi lebih teruk tu? Saya rasa benda tu lebih menzalimkan diri daripada untuk mencari pengalaman hidup lah. Tu menakutkan lah. Saya sendiri ada melihat fakta. Saya ni orang yang suka membaca, Alhamdulillah. Saya sendiri ada tengok fakta peningkatan pelajar-pelajar IPT yang dijangkiti AIDS setiap tahun meningkat. Meningkat 200 lebih setiap tahun. Orang yang kena tahun 2022 belum baik pun 2023 dah ada tambah yang lain. 2023 belum baik pun dah ada yang tambah lain. Pelajar IPT semualah. Saya bukan nak menyalahkan golongan muda ni, tapi saya tahu masalah sosial ni berlaku. Kita boleh ambil kira tu mungkin daripada rumah sendiri, cerminan ibu dan ayah. Dan risau ni, tengok risau. Siapa tak apa nak makan dah ni. Tak lalu nak makan Tak lalu nak makan dah. Risau. Pedas pun dah hilang dah. Pedas makan dulu lah. Saya tak rasa. Itulah, kadang ibu dengan ayah pun dah usia yang terbaik. Bismillah. Alah. Semua datang daripada diri sendiri sebenarnya. Datang daripada diri anak. Kita sebagai orang tua, kita dah menasihatkan dia dan kita dah tunjukkan apa dia, perkara yang baik, perkara yang tak baik, apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. So jadi macam Ustaz cakap, umur 21 ke atas kita cuma menasihat. So kalau ada anak yang sebelum tu pun, kita mesti bagi nasihat dan tunjuk ajar. Tapi itu semuanya datang daripada diri sendiri sebenarnya. Tak keluar kan? Tolong keluar kan? Tak apa. Saja isu Cik Iman pun dah degil. Degil. Apa cuba yang lain? Tak apa tuan. Yang lain ada banyak ni. Teruskan nak tengok. Mana saya tadi ya? Daripada rumah kan atas budak tu sendiri. Yes, atas budak tu sendiri. So jadi dekat sini sama ada dia terikut sangat pada kawan-kawan dia, terikut pada kawan-kawan dia. Rakan sebaya kan? Rakan sebaya sebab dia sebab pengaruh kan. So kita orang tua sebagai mak ayah, kita still jangan give up. Tua ke tak kan? Nampak tua tapi muda lagi. Alhamdulillah. Nampak muda lagi. Belum bulan 60. Belum 60 muda lagi. Tapi dah ada anak, orang tua pun panggil kan. Kawan-kawan anak pun panggil kita cik terasa tua pula dia. Saya lagi special sebab saya belum kahwin. Diorang panggil saya abang. Tak maaf semua Okey. Sorry itu jangan diisukan lagi Okey, teruskan. Wah badai nampak gaya. Abang. Budak-budak tak menipu. Betul. Budak-budak tak menipu. Tak pandai menipu. Tak pandai menipu. Dia mak ayah dia kadang ajar. Jangan panggil dia abang, panggil dia cik atau uncle ke. Pedas. Semakin ramai anak kita pedas lah. Semakin banyak anak tu yang pedas. Betul. Belum kahwin. Makin pedas je makin kita banyak dapat anak serius. Kita akan banyak scroll, kita akan banyak baca, betul tak? Betul. Dah pernah saya baca kenapa anak-anak dia tak suka duduk rumah. Antaranya. Okey. Terus carry on. Sebab kat rumah dia tak dapat apa yang dia nak. Pedas makan tu. Kasih sayang lah tu utamanya. Okey. Kalau kita masih buat tentang konteks kasih sayang tu. Kasih sayang tu sifatnya luas tau. Kalau kita lihat, bila kita ungkap sayang tu kadang-kadang orang yang tidak ada kefahaman tentang apa itu erti kasih sayang. Saya bercakap atas pengalaman saya lah sebab saya banyak ajar budak-budak kan. Bila kita konteks disebut tentang kasih sayang, orang yang tidak memahami apa itu istilah kasih sayang, mereka akan menganggap, dia ni suka aku ke ni? Dia ni sayang aku ke? Konteks kasih, bahasa yang lebih mudahnya, sayang yang lebih melibat kepada syahwat lah. The boyfriend ke girlfriend. Sebenarnya benda tu tak.
kasih sayang tu sendiri datangnya daripada sifat Allah. Ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita diizinkan Allah untuk merasai nikmat kasih sayang ni hanya mungkin 0.01% sahaja yang kita dapat kasih bahagia, kasih sayang. Amboi, dia datang lagi. Dia tahu kita tengah memuji Allah. Awak ni kan. So, bila kita sebut tentang kasih sayang, alhamdulillah Tuhan dia dah panggil. Okay. Kasih sayang. Contoh, kita sayang kita punya kereta. Takkanlah kita nak bersyahwat dengan kereta kita. Kita sayang kita punya handphone. Mana phone aku doh? Aku sayang doh. Betul ke? Dia mesti cakap tu. Kan? Sayang doh. Aku punya phone ni sayang. Aku punya buku beg aku ni apa semua. Kan perbezaan di situ. So kita kena tahu bila disebut tentang kasih sayang tu bukan reti untuk dimiliki. Tapi bila kita diizinkan untuk merasai kasih sayang, menerima kasih sayang, itu kembalikan kepada Allah ya. Ya Allah, ya Tuhanku, kerana baiknya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengizinkan aku rasa bahagia atas kasih sayang ni, dan kasih sayang Kau ni yang buatkan aku selamat insya-Allah dunia akhirat, dan kasih sayang inilah yang menjadikan aku bahagia. Dan apa perlu kita nak buka satu buku konteks kasih sayang tu di dalam satu chapter yang lain, bab yang lain, sedangkan kasih sayang tu luas. Sebut je sayang je suka. Sebab apa orang salah tafsir pasal kasih sayang? Okey, teruskan. Menarik. Terutama sekali golongan muda kan. Betul. Padahal dia tak faham ni. Dia pergi luar dan tafsir kasih sayang dia. Sebab dia tidak mentafsir kasih sayang dekat rumah. Betul. Mak ayah tak bagi kasih sayang. Bukan salah mak ayah sepenuhnya. Bukan salah rumah sepenuhnya. Tapi dia tak belajar kasih sayang tu di rumah. Dia mencari orang yang dia boleh lempiaskan kasih sayang dia. Kalau dia jumpa orang yang salah, kan pedas kan? Pedas, memang pedas. Gabung semua ni. Pedas mak ayah yang dengar. Betul lah Ustaz. Sebab pada rumah kan? Yes, betul. Saya pernah baca dalam IG kan. Anak perempuan anak Dan IG juga ke? Perempuan IG juga. Dan IG nama generasi Ustaz Hot ke apa? Di zaman. Nama IG. Phone and roll lah. Okey, teruskan Ustaz. Benar. Dah makan. Jadi kenapa anak perempuan terutamanya memilih lelaki kat luar? Sedangkan dekat rumah dia ada ayah dia. Hero kot. Hero. Ayah tu hero. Cinta ayah pertama dia kot. Cinta pertama. Kalau dia Masya kekal begitu, dia akan pilih lelaki yang lebih kurang ayah dia. Ya, betul. Ataupun kalau izin Allah rezeki tu ada, dia boleh cari macam ni tau. Menjadi benchmark. Bapa aku ni melayan mak aku baik, bela keluarga, sampai aku dah besar macam ni, sampai aku cantik molek, dapat baju cantik, dapat kehidupan yang baik. Aku mesti kena cek lelaki sekurang-kurangnya macam bapa aku, sekurang-kurangnya. Kan? Sama juga di sekolah, macam pengalaman saya ni. Di madrasah. Kalau nakal dengan di madrasah juga, dan pernah mengajar di sekolah menengah juga. Masya sekolah Allah. rendah juga. Benda yang sama. Pelajar yang buat hal peratus daripada broken family. Bercerai, atau sentiasa bergaduh. Kita tak boleh cakap apa lah. Itu memang dah dia punya apa orang kata, keputusan dia. Tapi kalau macam broken family ni saya nak highlight sikit kan. Kita tak boleh salahkan mak bapak sebenarnya. Betul. Sebab apa? Sumber yang datang daripada diri sendiri. Kalau broken family, mak bapak tu bermasalah, just let go untuk mak bapak yang settlekan masalah dia. Kita sebagai anak ni, kita kena tahu apa yang kena buat. Dan kasih sayang mak ayah kat kita takkan kurang. InsyaAllah. Sebenarnya. Saya faham benda tu, saya faham. Cuba itulah, nama pun dah budak-budak ni. Kadang-kadang dia orang ni tafsirkan sesuatu benda tu memang macam itulah. Kita ni rasa tak pedas sangat pun. Dia lebih kepada sedih lah. Tapi pedas juga ni. Dia mood sedih sekarang. Mood sedih ni. Dia bukan sedih apa, dia macam risau lah. Yes, dia risau. Okey lah. Pedas Kick. Saya terlupa Cik Man dia bagi nama ni, Pedas Kick ni. Untuk siri kita yang kedua ni. Okay. Pedas Kick, berehat sekejap. Saya pedas, saya nak minum air dulu. Memang kalau kita nak teruskan perbincangan ni memang mantap, memang asyuk. Okay, kita rehat sekejap. Pedas Kick Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, terima kasih kerana hari pertama kita buka nasi biryani tembus langit, dan tuan-tuan telah support datang ke madrasah kami,
datang ke tempat makan ini untuk support kita punya perniagaan. Dan alhamdulillah hari ini 160 pack terjual. Dan mudah-mudahan dia akan bertambah dari semasa ke semasa. Tuan-tuan makan, tuan-tuan rasa nikmat dan tuan-tuan dapat infak juga untuk madrasah kami. Sekian, support lagi. Saya doakan tuan-tuan murah rezeki dan dikasihi Allah SWT sentiasa insya-Allah. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the doors. Ya. Semua penonton-penonton, kita kembali. Ya Allah. Nak jatuh. Kita kembali ke Pedas Geek. Pedas Geek, pedas menyengat, pisau pedas. Podcast. Apa yang kita bincangkan tadi. Adab. Dan masalah sosial. Adakah ia bermula daripada rumah ataupun daripada tempat lain. Macam tu. So, apa yang kita bincangkan tadi, tak semestinya datang daripada rumah. Lebih kepada datang kepada tuan badan. Tapi tuan badan pula berpunca daripada didikan. Ini semua adalah datangnya daripada adab itu sendiri. Adab yang membentuk karakter individu tu. Betul Ustaz? Betul kan? Betul. Tadi Ustaz cakap apa? Betul ni? Macam mana tu? Broken family. Tentang okay, carry on. mak ayah. Memang betul. Kita tak dapat nafikan sekarang ni. Memang tak dapat nafikan daripada rumah pun dia, daripada luar pun dia. Kadang-kadang daripada rumah mak ayah dah yang terbaik. Bila dia cari kawan, kena pula kawan yang tak betul. Betul. Tapi bila saya fikir balik kan, cara Nabi ajar tu betul lah. Kita lepaskan umur 21 tu memang dah betul lah. Kita dah bagi track yang betul. Yang itu antara dia dengan Tuhan lah. Betul lah. Tapi mak ayah kena sokong lah kat rumah. Dengan Qurannya, jaga semua. Doakan untuk anak-anak. Betul lah, betul. Bila kita tengok daripada apa yang surah Rasulullah cakap pada umur 21, 22 dekat atas tu, time tu kita lepaskan tapi dalam pemantauan. Kita balik semua daripada fakta sains yang saya baca tadi. Ketika umur tu lah 22, 23 tu lah otak manusia akan stop untuk develop dan untuk menyerap segala apa pengalaman dia tu. Betul lah tu, memang cantik lah. Dan sikit lagi sebab tu semasa saya mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah dan juga di Jabatan Kerajaan, saya nampak banyak masalah sosial pada tahun itulah, 2008, 2009. Jadi apa yang saya boleh sumbang kepada masyarakat ialah saya buka madrasah tahfiz. Oh, Masya Allah. Kita tak boleh nak kontrol kat sekolah orang. Jadi kat sekolah kita boleh kontrol. Bagaimana adab dia, semayang dia, tahajud dia. Kita bagi tahu semua sunnah-sunnah Nabi yang... Jadi ramai juga mak ayah yang atau anak bermasalah. Walaupun kita tapis. Tapi akhirnya dia orang kata dah ada perubahan. Jadi itulah saya memang nampak sosial ataupun manusia dengan agama dia tak boleh pisah. Secara kesimpulannya lah, adakah masalah sosial ni kita boleh lawan ke ataupun kita boleh hapuskan kalau masalah sosial ni sampai bila takkan habis. Betul. Kalau kita setiap zaman betul. Kalau kita tak memedung dengan cara yang betul. Macam contoh macam Ustaz cakap dia ada buka tahfiz. Itu satu baguslah tempat kebajikan untuk membetulkan lebih ayat untuk akidah kita, akhlak kita. Membetulkan diri sendiri lah. So saya sarankan kalau ada pihak kerajaan ke boleh membuat satu tempat untuk anak-anak yang bermasalah ni diletakkan tempat yang betul, insya-Allah mungkin daripada berapa persen dia punya masalah sosial akan berkurangan, insya-Allah. InsyaAllah. Betul lah juga. Sebab kadang-kadang antara saya tengok sebab seseorang tu ada masalah sosial ni sebab dia tak tahu, tak kenal kasih sayang, tak dapat kasih sayang di rumah. So dia cuba mencari kasih sayang yang disangkakan betul di luar.
tapi end up berjumpa dengan satu benda yang tidak sihat. Betul. Tak sihat tu merosakkan diri dia pula, merosakkan reputasi dia untuk bukan jangka masa panjang, bukan masa pendek, jangka masa panjang. So kalau katakan wujud lah macam sekolah ataupun tempat hub belia kan, banyak hub belia kan, itu sebenarnya memberi ruang dan peluang untuk belia-belia ni kenal label baru, kenal suasana baru. Jadi secara automatik golongan-golongan ni akan dapat belajar satu benda yang baru lah. Benda pada saya kan boleh lah, sempat lagi lah. Banyak ramai juga budak-budak muda sekolah-sekolah menengah ikut saya kan, asalnya begini, lepas tu tukar jadi begini kan. Begini tu saya lebih baik lah, alhamdulillah, izin Allah. Memang memenatkan. Tapi kira kita ni berfikir benda ni tujuan untuk buat kebaikan kerana Allah, jadi kita carry on je lah. Sebab tu kita kena pilih circle kan. Betul. Kita nak bisnes, kita pilih circle orang bisnes. Kita nak berjaya, kena pilih circle berjaya. Macam tu juga pelajar orang muda. Kalau dia orang tak dapat circle, kita yang kena bantu supaya dia circle dia tu circle yang baik. Tambah sekali kita yang didik dia. Betul. Mak ayah memanglah tak salah 100%. Kita ni yang tengah berhadapan dengan dia orang ni kan. Mungkin dia anak didik kita, anak murid, ataupun anak saudara, anak sendiri. Kita lah yang kena didik dia. Kita kena kata, okey, dek, bang, kakak, ni salah, ni macam ni, kita bantu dia. Sebab tu untuk umat pun Allah turunkan setiap 100 tahun, kalau tak silap saya, mujaddid kan, pembaharu. Ulama-ulama diturunkan untuk setiap zaman. Memang Allah dah nampak, Allah dah atur benda ni. Takkan dulu sosial ni lain, zaman Nabi tak ada sosial, ada. Zaman jahiliah tak ada sosial, betul. Tapi apa yang terjadi pada Sayyidina Umar, sosial dia tengok masa zaman jahiliah kan, tak nak anak perempuan hidup-hidup sebagai contoh, kaki mabuk. Tapi akhirnya bila Nabi buat dengan kasih sayang, Nabi doakan untuk Sayyidina Umar, Allah pilih dia untuk terima hidayah, dan Sayyidina Umar jadi perisai Nabi SAW. Jadi macam itulah, anak yang teruk ni jangan abaikan. Betul. Kena kasih sayang dengan orang. Betul. Masalah sosial daripada zaman dulu lain dan lain. Saya teringat tak silap saya ahli filosofi Greek, Plato. Jarak dia dengan Rasulullah beribu tahun. Dia pernah cakap, dia kata dia risau tengok budak-budak muda pada zaman dia punya masalah sosial. Itu zaman dia. Zaman dia dah berapa ribu tahun dah, 5-6 ribu tahun lepas. Ya, betul. Ataupun ke 3-4 ribu tahun lepas. Dia sebelum Masihi yang cakap. Wow. Zaman dia. Sekarang je lah, betul lah. Setiap 100 tahun tu ada generasi yang ulama ke ataupun orang soleh atau cerdik pandai untuk bantu. Betul. Supaya yelah, setiap generation tu berbeza. Dia punya suasana sosial tu, suasana pemikiran tu. Sekarang ni macam ni, sekarang ni dengan TikTok lah kan. Saya bukan nak salahkan platform tu, sebenarnya datang kebaikan. Cuma kita je kadang kan, budak-budak ni salah guna ke apa. Saya sedih lah. Saya bukan sedih apa. Itulah macam Ustaz dekat tadi, perempuan kan, lelaki perempuan ni, aduh, menyedihkan lah. Tapi itu akan pedas. Kan Cik Kamarul nak tambah apa-apa. Pada itulah macam Ustaz cakap pun, kita pun tak ada nak cakap sebab isu ni sebenarnya kalau kita nak ceritakan sebenarnya panjang sebenarnya. Dia bukannya daripada kasih sayang, adab, akhlak, semua akidah, semua daripada sudut pembelajaran yang betul, daripada mak bapak. Sebenarnya orang akan salahkan, kalau budak tu bermasalah, orang akan salahkan mak bapak, sedangkan dia orang tak tahu yang mak bapak ni dah train dia orang ke track yang betul. Tapi disebabkan dia orang salah pilih circle, so jadi dia punya terpengaruh kat luar tu lagi daripada dalam rumah kan. So sebenarnya itulah, kadang-kadang sedih, macam tak habis-habis benda takkan habis. Takkan habis. Kita kasi kita podcast sampai 80 tahun duduk je ni, sampai jenggot beruban tu, tak isu tak bukti semua hari ni mungkin kita tengok anak orang sesuatu kot-kot terjadi janganlah Allah. Tapi pada saya gitulah, daripada mak ayah sampai masyarakat memang kena ambil tanggungjawab pada anak-anak ni. Jangan lepaskan dia orang AJK surau ke apa yang komuniti setempat betul. Kerajaan pun perhatikan tak kisahlah siapa pun, NGO ke siapa ke mana dapat membantu, dapat banyak buatkan program untuk budak-budak macam gini. Itulah lebih baik daripada tak ada kan benda tu. Itulah, so rasanya uraian kita ni, kita tak dapat jumpa titik noktah lah untuk perkara ni, sebab sosial ni berlaku by generasi.
kita pun pada masa lalu Alhamdulillah macam diri saya sendiri, saya tak adalah pelik-pelik sangat. So muda-muda dulu kan, sikit-sikit je lah. Mungkin Ustaz tak tahulah, mungkin dahsyat. Ya, saya menakal ke. Orang kata tak, orang kata nakal-nakal manja je. Nakal-nakal. Nakal-nakal pedas. Alamak, rasa pedas lah. Betul je rasa. Silakan. Bau nak makan. Baru nak makan. Ni dah kali berapa ni? Oh, dah makan dah. Allah makan sunnah. Itulah. Sos yang mana ni? Yang ini sos ni nak promote ke? Jangan promote ni. Kan mungkin dia tengok dia boleh sponsor lagi. Okey. So memang kita tak jumpa titik pertemuan lah. End up benda ni memang saya rasa perkara ni bukan saja dibincangkan oleh kita lah. Dibincangkan oleh ramai orang lah. Saya pun terlibat juga dengan NGO belia kan. Kita dah banyak cara kita nak buat. Kita depan kita ada ratusan atau ribuan atau jutaan orang yang minta bantuan kita. Tapi kita tak dapat tolong semua. Kita tolong siapa kita yang mampu. Kalau kita dapat tolong semua, it's okay. Sebab tu takdir kita. Kita dapat tolong 5 orang tu je lah. So sehabis sebaiklah kita bantu 5 orang tu. Daripada kita nak cuba selamatkan semua, last tak ada apa. Apa yang kita kendong tu tercicir habis. Ciciran lah. Jadi kita, itulah. Saya rasa secara mudahnya adab tu kena di atas adab cantik. Automatically moral cantik, automatically kita tahu hormat orang, automatically kita tahu belajar, kita tahu menghargai waktu, kita tahu menghargai usaha orang, kita tahu semua benda, kita tahulah adab tu dah cun lah. Kalau adab tu memang tak ngam, saya tambah sikit boleh? Sikit. jadilah orang kurang ajar. Okey. Betul. Jadi macam saya cakap tadi, terutama sekali kita orang Islam, adab bermula daripada rumah juga. Ya, betul. Dia bermula, tapi rosaknya kita tak tahu. Kadang-kadang kat rumah, kadang-kadang kat luar. Tapi daripada rumah ni lah kita kena bina. Seperti mana rumah Nabi SAW yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan Quran, dan baca ta'lim terutamanya. Kitab-kitab yang boleh anak-anak ni dengar daripada mak ayah di sini yang baca. Betul. Tentang kelebihan-kelebihan amal, tentang kelebihan anak yang tak perintah Allah. Macam kita buka tahfiz sendiri. Tahfiz, kita dah cakap pada anak-anak, kau nak anak masuk, mak ayah masuk syurga, pakai baju yang berkilat, pakai mahkota yang terang, lebih terang daripada matahari, saya cakap. Jadi hafal Quran dan amalkan Quran ni. Tengok anak dah syahdahan. Anak khatam dalam on the way syahadah seorang yang InsyaAllah. Mahkota. Anak-anak kita semua lah, mudah-mudahan anak saya juga kat hati lah. Itulah. Betul. Sebab susunan tu dah cantik Allah Ta'ala susun. Anak memerlukan redha ibu ayah untuk berjaya dunia akhirat. Betul. Dan ibu ayah juga memerlukan anak yang soleh dan solehah. Betul. Balancing tu dah cantik dah. Kita tidak ada siapa yang lebih atau siapa kurang. Kalau kita ada adab dalam kehidupan kita, kita tahu peranan kita sebagai anak, peranan kita sebagai ibu dan ayah untuk keharmonian di dalam rumah yang Ustaz cakapkan tadi. Benda tu. Ilmu ni luas. Ilmu producer dalam lambai dah. Kejap. Dia lambat suruh balik ke? Tak tahu. Ilmu ni luas. Jadi kita nak pilih. Nak jadi celaka pun dah ada. Nak jadi baik pun dah ada. Dua-dua senang. Buat benda yang rosak, merosakkan diri dan nama orang keliling kita. Betul. Nak buat benda baik pun boleh je. Kenapa tak nak buat benda baik? Itu kadang Ini pilihan. Pilihan kita semua. Bukan pada orang muda, anak-anak ke, pada kita sendiri pun pilihan kita. Pilihlah buat baik. Orang tak suka kita buat baik, itu maksudnya hati dia tu ada silap lah. Sebab sesungguhnya cuma satu je makhluk Allah yang tak suka benda yang baik, yang molek. Cuma iblis je lah yang tak suka. Betul Ustaz? Betul. Iblis dia tak suka benda yang baik dan molek-molek. Semua suka. Kucing pun suka benda yang elok. Betul. Kucing tadi baik kita jumpa orang elok kita ni. InsyaAllah. Amin. Pakai baju elok-elok. Benda tu. Sebab begitu keadaannya. Okey. Semoga kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita, insyaAllah. Kebaikan untuk bukan anak kita saja, seluruh umat Nabi Muhammad SAW di luar sana, kat mana-mana semua dia berada. Kita doakan. Dan untuk diri kita sendiri juga, insyaAllah. Kita tidak sempurna, tetapi kurang kita dia tambah menjadi satu yang lebih sempurna dengan izin Boleh Allah. juga amalkan doa ni kepada anak-anak. Pegang kepala dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga dia faqih pada agama. Setiap masa lah nak pergi sekolah ke, nak tidur ke, doakanlah untuk anak-anak ni. Betul. Mudah-mudahan insyaAllah semua benda yang baik itu mendatangkan kebaikan insyaAllah. Okey, semua. Saya pun memang nak cakap lagi sebenarnya, sebab tentang benda-benda macam ni memang panjang lah itu dikupaskan tak habis. Tapi saya tahulah yang mendengar ni pun ada merasa macam aku risau dengan anak-anak aku, anak-anak saudara aku, jiran-jiran tetangga aku. Ya, kita risau. Kita ambil berat.
tetapi kita buat dalam keadaan yang berpada-pada atas kemampuan kita. Ada setengah orang tu nak lebih-lebih sangat, dah jadi fitnah pula. So ada-adanya sebaik-baik kita niat kerana Allah, Allah akan bimbing dan guide kita. Benar tu akan menuju ke kebaikan, insyaAllah. Okay, Ustaz, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, terima kasih. Kita datang lagi podcast. Santai-santai. Okay, Terbaik. ada rezeki kita jemput lagi, insyaAllah. Terima kasih Moja. Untuk kelebihan podcast pada sikit Dah sikit. boleh datang lagi sekali. Pada sikit tak boleh. Itu kelebihan dia lah. Okey semua, terima kasih semua. Selamat bersahur. Okey, saya tak tahu pukul berapa ni, pukul 12 lebih kot sekarang. Okey, selamat bersahur semua. Jangan tak puasa pula esok. Kalau tak puasa boleh je, tapi jangan lupa gantilah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Aku. Kita tu. Satu pertembungan legenda. Berki bertampar dengan amarah. Jangan main ket ya. Sedetin. Pertembungan yang bisa menyengat penuh kepedasan. Gugur malu aku sedikit. Dua mahaguru kungfu beradu kebatinan menguji kekuatan. Mereka bertendang, berkick, bertampar, entah habisnya pun tak tahu. Aku rasa kau dah sangat Bisa kau jadi. Pergi kau. Macam bisa menyengat tak? Oh, main kasar kau ya. Sama je kau. Boy, teranya. Boy kau. Aku ada ambil kau. Itu takut tak? Sikitlah. Pedas Ki, pedas menyengat. Pisau pedas.